Assalamualaikum semua. Saya Syuhada Ashikin binti Cik Mani, bernombor matriks 17 TKA 20F1043. Okey, pada video kali ini saya akan membentangkan tentang peradaban kontemporari. Peradaban kontemporari di dalam konteks membina peradaban kecukan global. Kontemporari merujuk kepada zaman sekarang atau masa kini, manakala kecukan global pula merujuk kepada era penjajahan barat dan era dominasi Islam. Okey, apabila kita memperkatakan mengenai peradaban kontemporari, kita tidak boleh lari dari memperkatakan tentang isu yang berlaku dalam peradaban kontemporari pada masa kini. Isu yang berlaku dalam peradaban kontemporari adalah lebih berat jika dibandingkan dengan peradaban awal, peradaban pra-kolonial dan peradaban kolonial. Kebanyakan diskusi tentang globalisasi hanya tertumpu pada isu-isu ekonomi, seolah-olah dimensi globalisasi yang lain adalah tidak penting. Namun, ianya merupakan satu kesalahan kerana dimensi globalisasi yang lain adalah sama pentingnya. Secara relatifnya, amat berkurangan isu globalisasi dibahaskan dari kacamata budaya dan peradaban. Yang menguasai wacana globalisasi di peringkat dunia ialah pandangan dan perspektif barat. Kita perlu mengetengahkan perspektif Islam dan perspektif dunia timur di peringkat antarabangsa secara yang lebih berkesan supaya masyarakat dunia berpeluang membandingkan antara satu perspektif dengan perspektif yang lain. Secara tidak langsung, peradaban kecukan global dapat terbina. Beberapa isu yang perlu diberi perhatian dalam kita membahaskan persoalan pertalian globalisasi dengan peradaban. Isu yang pertama ialah betapa perlunya kita melihat semua dimensi globalisasi kontemporari sebagai relevan dan penting kepada masyarakat serta negara kita. Terdapat 4 jenis dimensi, iaitu dimensi politik, dimensi ekonomi, dimensi kebudayaan dan keagamaan serta dimensi keilmuan. Dengan penjurusan kepada 4 dimensi ini, maka kita boleh berbicara tentang 4 jenis globalisasi, iaitu globalisasi ekonomi, globalisasi politik, globalisasi kebudayaan dan keagamaan serta globalisasi ilmu pengetahuan dan maklumat. Terdapat satu lagi jenis globalisasi yang juga penting tetapi tidak diketengahkan, iaitu globalisasi demografi yang merujuk kepada penghijrahan manusia yang berlaku sehingga merubah pola demografi sesebuah negara. Alasan ia tidak diketengahkan ialah kerana globalisasi demografi mungkin yang paling minima pengaruh, kesan dan dampaknya terhadap sesebuah negara. Isu yang kedua pula ialah perlunya kita memberi perhatian kepada sifat hubungan antara globalisasi dan peradaban. Peradaban yang kuat dan cergas lagi dinamik boleh mencetuskan serta mencuratkan globalisasi. Sebaliknya, globalisasi boleh meninggalkan kesan yang positif dan juga negatif ke atas peradaban. Dinamika interaksi antara peradaban dan globalisasi memang perlu dikaji dan difahami dengan mendalam, kerana dampaknya tidak semestinya dapat dilihat dan dirasai dengan serta-merta. Kajian ini adalah perlu demi mempertahankan peradaban kita daripada serangan unsur-unsur negatif globalisasi kontemporari sebelum pun kita sempat meraih manfaat daripada unsur-unsur positifnya. Dan isu yang ketiga ialah perlunya kita mempunyai perspektif peradaban tersendiri dalam menangani dan membahaskan isu globalisasi. Terdapat banyak isu yang perlu dianalisa selain daripada perspektif barat, antaranya isu erti dan konsep globalisasi itu sendiri, isu asal-usul globalisasi, isu penilaian globalisasi bagi menentukan buruk baiknya dan urutan keutamaan dimensi-dimensinya, dan isu bagaimana globalisasi harus dihadapi dan ditangani. Kita ambil contoh isu asal-usul sejarah globalisasi. Dari perspektif barat, peradaban baratlah yang telah mencetuskan fenomena dan proses globalisasi buat pertama kalinya dalam sejarah dunia. Namun, dari sudut pandangan tamadun Islam yang lebih menepati hakikat sejarah dunia, sejarah globalisasi bermula lebih awal lagi, iaitu beberapa kurun lebih awal dari permulaan penjajahan barat. Apa pentingnya kita meninjau latar belakang sejarah globalisasi?
dan menoleh jauh ke belakang dalam sejarah hingga ke zaman tamadun Islam menguasai dunia. Sebenarnya ada kerelevanannya. Kita akan dapat memaparkan beberapa perbezaan utama antara roh dan semangat globalisasi yang telah dikuasai oleh peradaban Islam serta roh dan semangat peradaban yang telah dicetuskan dan dikuasai oleh peradaban Barat, sama ada dalam era penjajahan atau dalam zaman kontemporari. Sekian daripada saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Beta Abdul Rashid, nombor matrik 17 DKA 20F 1049. Saya punya bahagian ialah teori dan konsep globalisasi. Setakat ni, kita telah menggunakan istilah globalisasi tanpa memberikan definisi yang jelas. Sebenarnya, ianya bergantung kepada makna yang diberikan. Terdapat beberapa definisi dan penjelasan tentang globalisasi, salah satunya bernama Principal Agreement, iaitu belok kanan di institusi keamanan US. Katanya, rapid growth or independency and connection in world of trade and finance. Tetapi beliau sendiri berpendapat bahawa globalisasi tidak boleh dihadkan dengan fenomena perdagangan dan pengaliran wang yang berkembang. Setelah beberapa pendapat, akhirnya globalisasi membawa maksud suatu himpunan proses pengaliran global dalam pelbagai jenis objek yang melibatkan aktiviti manusia. Objek globalisasi lebih kepada dua, iaitu fizikal dan bukan fizikal. Ia merangkumi maklumat, idea, nilai, institusi ataupun sistem. Proses pengaliran global ini saling bergantung, kait-mengait dan kompleks sifatnya dengan bidang aktiviti manusia. Jadi di sini kita boleh lihat bahawa globalisasi ini wujud dari dahulu lagi, tetapi tidak bermaksud tiada perbezaan antara zaman kontemporari dan zaman dahulu. Ketara perbezaannya iaitu dari segi sifatnya tetapi bukan daripada ciri. Salah satunya ialah dimensi globalisasi zaman Islam. Antara ciri-cirinya ialah kepesatan, saling bergantungan, keluasan dan juga kepantasan. Oleh itu, dengan era Islam dan penjajahan Barat dapat menunjukkan sedikit gambaran dampak masing-masing ke atas peradaban. Kedua-dua gelombang ini boleh dibandingkan dengan dampak yang didatangkan oleh globalisasi kontemporari. Sekian, terima kasih. Saya Ilham Maisa ingin membantahkan tentang globalisasi dalam era dominasi Islam. Antara ciri-cirinya ialah institusi yang berperanan besar dalam meniupkan roh globalisasi di sepanjang zaman. Contohnya, institusi haji mencetuskan dan menggerakkan globalisasi maklumat, ilmu pengetahuan dan globalisasi politik. Institusi haji dapat menjamin semangat globalisasi akan terus dihayati oleh dunia Islam. Selain itu, ilmu merupakan salah satu penggerak utama peradaban Islam. Dalam zaman kemegahan, institusi ilmu seperti universiti telah berperanan sebagai ejen globalisasi yang menarik minat orang Barat untuk menuntut ilmu di pusat Islam seluruh dunia. Akhir sekali, pelajaran dan pengembaraan global. Kemunculan peradaban Islam telah membuka satu era baru dalam dunia pelajaran dan pengembaraan. Antara faktor yang telah merevolusikan dunia pelajaran dalam era Islam ialah kembang. Kesannya pula ialah pelayar Islam menjadi raja laut yang tidak ada tandingan kerana kemajuan dalam bidang pelayaran berkait rapat dengan kemajuan komunikasi dan globalisasi perdagangan. Pada kurun ke-10 hingga ke-14 merupakan tempoh Islam mendominasi perdagangan dan ekonomi dunia. Hal ini menyebabkan alam Melayu telah menerima kedatangan kaum pedagang Islam yang singgah di tanah Melayu. Akhir sekali, agama Islam mula tersebar di seluruh dunia. Hai, Assalamualaikum. Saya Siti Syamiti Rosli akan bincangkan tentang globalisasi dalam era penjajahan Barat. Gelombang besar kedua globalisasi dianggap sebagai bermula di sekitar 1500 Masihi. Tarikh ini menandakan bermulanya kejatuhan Islam sebagai kuasa dunia. Islam ni dianggap sebagai peradaban terkemuka dunia.
Serentak dengan itu, bermula era dunia barat Kristian sebagai kuasa dunia dan era peradaban barat sebagai peradaban tergagah di dunia. Dari perspektif global, ada 3 peristiwa yang penting untuk melambangkan era baru globalisasi. Peristiwa pertama ialah kejatuhan benteng terakhir kerajaan Islam Andalusia di Granada, Spanyol pada tahun 1491. Peristiwa kedua pula pelayaran Christopher Columbus ke dunia baru dan penemuan benua Amerika olehnya pada tahun 1492. Peristiwa ketiga ialah kejatuhan kerajaan Islam Melaka di tangan bangsa Portugis pada tahun 1511 Masihi. Kerajaan Islam dijatuhkan oleh bangsa yang pernah diperintah berkurun-kurun oleh orang Islam. Khususnya penaklukan Melaka oleh Portugis menandakan era penjajahan Barat telah bermula. Sejak itu, satu demi satu, bumi Islam di Asia dan Afrika jatuh ke tangan kuasa-kuasa baru muncul Eropah. Dengan penemuan Amerika pula oleh bangsa Eropah, gelanggang globalisasi juga semakin luas. Dunia Islam dengan peradabannya yang tidak jatuh seluruhnya serentak. Peradaban naik dan turun mengikut hukum-hukum alamnya sendiri. Ia tidak naik secara tiba-tiba dan tidak turun dengan serta-merta. Setelah merosot ke suatu tahap, ia boleh naik semula ke puncak baru. Dalam era yang diperkatakan ini, masih muncul kuasa baru dari kalangan umat Islam. Khasnya, Turki telah muncul sebagai kuasa dunia yang digeruni Eropah. Tentera Turki mara hingga ke Gates of Vienna, tetapi pada umumnya proses kemerosotan peradaban Islam telah bermula. Di tengah kebangunan Eropah ini, kuasa yang kian mendominasi dunia Islam terus-menerus memberi tentangan dan persaingan sengit hingga ke hari ini. Bermulanya proses kemerosotan peradaban Islam, tetapi disebabkan kuasa yang mendominasi dunia, Islam terus-menerus memberi tentangan dan persaingan sengit. Ini kerana pengaruh antara peradaban Barat dan peradaban Islam. Dari segi pandangan kuasa-kuasa Barat sendiri, semangat globalisasi dalam gelombang kedua ini disemarakan oleh 3G yang masyhur, iaitu God, Gold and Glory. Dalam bahasa Melayu, 3K iaitu ketuhanan, kekayaan dan keagungan. Merujuk kepada G atau K yang pertama, God atau ketuhanan, dunia Barat ni berminat untuk sebagai agama Kristian ke seluruh dunia. Agama Kristian ni macam juga agama Islam, dia adalah agama tabligh. Tetapi Islam yang mula-mula mengglobalisasikan agama. Dunia Barat mengglobalisasikan agama Kristian sebagai reaksi dan persaingan kepada Islam yang telah pun menjadi agama global. Asia Tenggara turut menerima kesan globalisasi agama Spanyol yang mula tiba di kawasan ini di pertengahan kedua kurun ke-16 Masihi. Kepulauan Filipina telah dikristiankan. Hanya keberanian dan kegagahan bangsa Moro yang telah menyekat kemarahan Kristian ke Filipina Selatan. Sepanyol dan Portugal yang merupakan dua kuasa dunia terawal dari Barat dalam era globalisasi yang telah berjaya menjadikan benua Amerika Selatan sebagai benua Katolik. Pengaruh agama Kristian di Barat mengalami kerosotan. Namun di Afrika dan Asia, agama itu terus berkembang. Kuasa Barat ini berminat untuk mengaut kekayaan tanah jajahan di 3 benua dan monopoli perdagangan dunia merupakan penggerak utama globalisasi era ini. Selepas diorang mengaut kekayaan tanah jajahan ini, mereka akan membawa pulang ke negara masing-masing dan sebagai itu mereka mengalami perang antara sesama sendiri. Alam Melayu terjejas bermacam cara oleh konflik di kalangan kuasa-kuasa kolonial ini. Khususnya pembangunan dan kemajuan peradaban Melayu Islam terjejas teruk. Merujuk kepada G atau K ketiga, Glory atau keagungan, dunia Barat telah mempunyai tanggapan yang berubah-ubah mengikut perubahan zaman. Di peringkat awal era penjajahan ini, maksud Glory yang meliputi idea kebanggaan dan kemegahan ditujukan kepada raja dan bangsa. Kemudian apabila timbul kesedaran meluas terhadap hakikat peradaban Barat yang dikongsi bersama oleh pelbagai bangsa Eropah, konsep keagungan mula dipindahkan kepada peradaban Barat. Antara nilai-nilai Barat yang masih diagungkan ialah sistem demokrasi dan sistem pemerintahan. Dalam konteks zaman ini, 3G merujuk kepada Gold, Governance dan Good. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha bin Laris. Saya akan meneruskan pembentangan dari kelas saya. Saya akan membentangkan tentang pengaruh
globalisasi terhadap peradaban. Banyak pihak di dunia telah dan sedang menilai buruk baiknya globalisasi kontemporari, terutamanya globalisasi ekonomi. Oleh itu, Syahduran Muzaffar telah menyenaraikan 8 kebaikan globalisasi. Namun begitu, keburukannya lebih panjang, sebanyak 13 keburukan. Antara 8 aspek positif globalisasi ialah: yang pertama, peranan pelaburan asing atau FDI dalam mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan. Yang kedua, peningkatan mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah. Yang ketiga, peluang yang luas untuk mendapatkan maklumat dan menyebarkan ilmu. Yang keempat, komunikasi mudah dan murah. Kelima, peluang luas untuk semua manusia berinteraksi. Keenam, peluang luas untuk menzahirkan simpati dan terhadap mangsa bencana alam. Ketujuh, amalan pemerintahan yang baik dalam hak asasi manusia. Dan akhir sekali ialah hak asasi kaum wanita. Kesemua globalisasi positif ini dialukan oleh semua agama. Walaupun kita mempunyai positif, namun kita juga mempunyai 13 keburukan globalisasi. Antara 13 keburukan globalisasi itu ialah: yang pertama, kualiti alam sekitar merosot. Yang kedua, pembangunan tidak seimbang. Yang ketiga, abaikan keperluan asas hidup dalam kalangan rakyat miskin. Yang keempat, modal jangka pendek, keluar masuk pasaran. Mereka menjadikan wang sendiri komoditi keuntungan. Yang kelima, pengangguran dan perbezaan pendapatan setiap rakyat. Yang keenam, penyebaran budaya yang bertentangan dengan nilai kerohanian. Yang ketujuh, kecenderungan ke arah pembentukan suatu budaya global. Yang ke-8, utamakan pengajian tinggi dan abaikan khusus ilmu kemasyarakatan. Yang ke-9, penyebaran budaya pop Amerika. Yang ke-10, pembangunan produk yang tidak berguna. Yang ke-11, Amerika Syarikat dan beberapa negara Eropah memanipulasi isu demokrasi. Yang ke-12, pengantarabangsaaan jenayah yang sukar untuk dibendung. Dan yang ke-13, pengantarabangsaaan penyakit. Senarai buruh baik ini cukup komprehensif. Senarai buruh ini mengesahkan kedudukan dimensi ekonomi sebagai dimensi terpenting dan berpengaruh. Punca globalisasi ekonomi meninggalkan kesan negatif ialah sifat dari fenomena kapitalisme global yang... Okey, itu sahaja daripada saya. Nak Anastasia Flores. Bye.